Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tan Sri Datuk ahli-ahli jemaah yang dikasihi sekalian, menyambung kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dalam kuliah yang lalu kita ada menyentuh tentang hadis yang kedua yang berkait dengan tanda-tanda kasih kepada tanda-tanda orang itu ada kemanisan iman. Masuk pada hari ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni hadis saya baca dulu hadis. An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعنه على ذلك. Ini hadis riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit ini salah seorang sahabat yang masyhur, orang Madinah, dia golongan Ansar. Beliau antara salah seorang dalam 12 orang yang dalam peristiwa Aqabah, Bai'atul Aqabah yang pertama di Mina pada tahun ke-11 lepas kebangkitan Rasulullah SAW. Mari 6 orang daripada Madinah masuk Islam. Kemudian tahun selepasnya, tahun ke-12 selepas kebangkitan Nabi Muhammad, 12 orang daripada Madinah mari jumpa Rasulullah SAW. 10 orang daripada Bani Khazraj, 2 orang daripada Bani Aus, kabilah Aus. Jadi Ubadah bin As-Samit ini salah seorang daripada itu, daripada Bani Khazraj. Jadi dalam peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama ini, 12 orang ini berjanji setia, mengakad sumpah setia dengan Rasulullah SAW. Jadi riwayat ini daripada Ubadah bin As-Samit, maka dia ni pernah dihantar sebagai benur ni ke Palestin, dan dia meninggal pun di Ramallah yang kita panggil Ramallah sekarang, Ramlah, tempat di Palestin. Dia dikebumikan di Baitul Maqdis. Ini Ubadah bin As-Samit. Dalam hadis ini, bila peristiwa Bai'atul Aqabah ini, jadi inilah butiran bai'ahnya. Jadi kata Ubadah bin As-Samit bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari itu, pada masa perjanjian Aqabah yang pertama ini, bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Kamu angkat sumpah setia dengan aku. Yang pertamanya, jangan mensyirikkan aku, kata, jangan kamu syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Ini satu butiran perjanjiannya. Ini pada peringkat sebelum daripada berhijrah ke Madinah. Jadi kita tahu masa itu keadaan orang Islam tidak kukuh sebagaimana semasa selepas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah.
Jadi untuk memperkukuhkan ini dalam usaha penyebaran agama Islam masa itu. Jadi 12 orang ini yang akan balik semula ke Madinah, yang akan menyebarkan Islam di Madinah, maka mereka ini diangkat sumpah setia dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, perkara asas sekali, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang utama sekali dalam akidah, dalam prinsip akidah kita, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, kata Rasulullah, wala tusriku, wala tasriku, jangan kamu mencuri. Pada masa Arab Jahiliyah, pada masa itulah merompok dan sebagainya, itu satu perkara yang berlaku dalam Arab Jahiliyah. Jadi bila Islam mari, Islam banyak nak membetulkan semua keadaan-keadaan yang berlaku di kalangan orang Arab Jahiliyah pada masa itu. Jadi janji yang kedua, akad sumpah yang kedua, Rasulullah dengan para sahabat yang 12 orang ini, la tasriku, jangan kamu mencuri. Jadi establishkan dulu akidah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jangan kamu mencuri. Ini berkait dengan jangan kamu harta ini, harta milik seseorang itu satu perkara yang mulia, yang maksum, ada ismahnya. Tak boleh kita ambil harta orang lain tanpa kebenaran, tanpa asas yang betul. Mesti ada kontrak, mesti ada sebab-sebab tertentu yang boleh kita ambil harta orang lain. Jadi mencuri satu perkara yang telah melanggar ismah yang ada pada seseorang itu, yang dijaga oleh syarak. Yang kedua, wala taznu, jangan kamu berzina. Berzina salah satu daripada, sama juga mencuri, salah satu daripada dosa besar yang termasuk dalam 7 perkara yang muhlikat itu, 7 perkara yang membinasakan seorang itu ialah berzina. Pada masa Arab Jahiliyah, berzina ni berlaku rampan, berlaku rampant lah, berlaku semua sana sini orang berzina. Jadi bila Islam mari, perkara ini nak dibuang. Jadi angkat sumpah, butiran yang ketiganya, jangan kamu berzina, melakukan hubungan dengan antara lelaki dengan perempuan dengan tanpa ada kontrak akad yang sah di sisi syarak, iaitu melalui akad perkahwinan. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Ini juga berlaku pada masa Arab Jahiliyah, membunuh anak kerana takut jatuh kefakiran. Dalam Al-Quran pun ada sebut min imlaqin, dia bunuh anak pada masa itu kerana takut jatuh kefakiran. Dan ini tidak dikenaki oleh Islam, perlu dihapuskan. Ini butiran-butiran perjanjian akad sumpah setia antara Nabi Muhammad SAW. Ini peringkat nak perluaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, jangan kamu sengaja mencipta pembohongan yang kamu rekanya baina aydikum wa arjulikum, dengan tangan kamu dan kaki kamu. Disebut buhtan sini. Buhtan ini kalau makna dia pembohongan yang mana orang yang melakukan pembohongan tersebut akan meletakkan orang yang dibohongi itu dalam keadaan yang terkesan dengan pembohongan yang dilakukan oleh seseorang itu. Buhtanin taftarunahu, pembohongan yang kamu sengaja reka-reka. Macam menuduh seseorang itu melakukan perkara tidak baik dan sebagainya, menuduh orang itu berzina, menuduh orang itu mencuri tanpa ada bukti, menuduh orang ni.
itu dan ini dan sebagainya. Kita akan meletakkan orang lain dalam keadaan yang susah dengan sebab buhtan tadi. Dan ini banyak berlaku. Sampai sekarang pun berlaku begitulah di kalangan masyarakat. Dan yang seterusnya, wala ta'su fi ma'rufin. Jangan kamu menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah yang baik. Maknanya bila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kena buat tanpa ada penderhakaan dalam bab itu. Suruh solat kena solat, suruh puasa kena puasa dan sebagainya. Kemudian faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang berjanji dengan 5-6 perkara ini, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan butiran janji sumpah setia ini, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah lah yang akan membalas pahalanya. Wa man asaba min zalika syai'an, siapa yang asaba, siapa yang buat sesuatu daripada perkara yang dijanji sumpah setia ini, dia mencuri ke, dia berzina ke selepas berjanji ini, dia cakap bohong ke, fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratul lahu. Kalau dia diambil tindakan di atas dunia ini, diberikan hukuman, maka itu satu kifarat baginya, sebab dia melakukan pelanggaran kepada sumpah tadi. Waman asaba min zalika syai'an, siapa yang melakukan perkara tadi, dia melanggar janji setia ini, summa satarahu Allah azza wa jalla, kemudian Tuhan tutup, orang tak tahu dia melakukan zina, mencuri dan sebagainya, tapi Tuhan tutup, orang yang tak tahu, tak diberi hukuman di atas dunia ini, fahuwa ilallahi, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ampunkan, sekiranya Allah taala kehendaki, Tuhan akan ampunkan, dan sekiranya Allah taala kehendaki, Tuhan akan balasnya. Fabaya'nahu 'ala zalik, kata Abdullah bin As-Samit, kata Ubadah bin As-Samit, fabaya'nahu 'ala zalik, kemudian kami berjanji setia di atas butiran yang disebutkan tadi. Jadi ini perkara-perkara yang asas dalam agama Islam yang menyentuh perkara prinsip dalam hidup beragama. Yang pertamanya dari sudut akidah, syirik tadi, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kalau kita kelompokkan mencuri, berzina, membunuh anak. Membunuh anak ni termasuklah membunuh manusia lain. Bezanya orang bunuh anak ni, satu, dia membunuh, dia memutuskan rahim. Ya, dia lebih besar dosanya. Bunuh orang lain, bunuh anak, bunuh dan memutuskan rahim. Dan menjaga rahim ini, menjaga hubungan antara keluarga ini, satu perkara besar dalam agama Islam. Jadi oleh kerana yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah pada masa itu banyak berlaku pembunuhan kepada anak, maka yang diperintahkan, yang dibutirkan dalam perjanjian ini, bunuh anak lah. Bukan bermaksud boleh bunuh yang lain, tapi penekanan pada masa itu kepada apa yang berlaku di persekitaran Arab Jahiliyah pada masa itu. Kalau kita kumpulkan mencuri, berzina, bunuh anak, bercakap bohong, 4 perkara lah: mencuri, zina, bunuh, bercakap bohong. 4 lah, 4 perkara. 4 perkara ini, dan yang kelimanya ta'su wala ta'su bima'rufin, menderhaka dalam perkara ma'ruf, tidak melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam bentuknya yang umum. 5 perkara ini dia melibatkan amalan. Yang perkara pertama melibatkan akidah, dan 5 perkara seterusnya melibatkan amalan seorang manusia selepas dia berakidah dengan akidah yang betul tadi, akidah yang sahih. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang lain pun juga banyak menyentuh tentang 5 perkara ini. Soal tentang mencuri
Itu disebut dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ada hukumannya. Berzina ada hukumannya. Bercakap bohong, syahadatuz zur, disebut dalam Al-Quran, ada hukumannya. Kemudian ta'assub bil ma'ruf, dalam Al-Quran banyak menyebut tentang perintah supaya membuat perkara ma'ruf dan melarang daripada perkara mungkar. Jadi 5 perkara ini yang disebut dalam butiran penjiannya ini melibatkan perkara asas dalam beragama. Dan kalau perkara ini boleh dilaksanakan oleh setiap orang Islam, maka itulah yang menunjukkan dia telah melaksanakan tugasnya sebagai orang Islam. Dan butiran ini penting untuk diangkat sumpah setiakan dengan Rasulullah SAW pada masa itu. Kerana Islam yang nak dibawa oleh baginda SAW ini, Islam yang akan menjamin kehidupan manusia di atas dunia dan juga di akhirat. Kehidupan atas dunia ini tidak boleh berjalan dengan betul, dengan baik kalau manusia duk mencuri, kalau manusia duk berzina, kalau manusia duk bunuh orang, kalau manusia duduk menipu sana sini, melakukan pembohongan sana sini, dan kalau manusia bersikap menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang ma'ruf tadi. Jadi keseluruhan ajaran Islam sebenarnya terkandung dalam bai'ah inilah. Ini kepentingan butiran itu diangkat setiakan, sumpah setiakan dengan Rasulullah SAW. Kerana 20 orang ini dia akan balik ke Madinah dan mereka ini akan menjadi duta kepada Rasulullah SAW. Ia akan menyampaikan kepada penduduk di Madinah tentang ajaran agama Islam ini. Jadi mereka ini perlu dibekalkan dengan satu iman yang kuat, satu bekal amalan yang kuat, iaitu penjagaan kepada perkara yang disebutkan tadi. Dan ternyata dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, selepas mari tahun depan pula, makin ramai orang Madinah yang mari bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam ini. Maka terbentuklah satu generasi, satu pelapis, satu generasi permulaan kepada satu pembentukan masyarakat yang baik, iaitu dengan terlaksananya sumpah setia tadi, dengan terlaksananya perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kalau kita hiduplah atas dunia ni, kita tengoklah 5 perkara ni lah yang kita duduk perang pun, 5 perkara ni lah. Mencuri ni ada kita nampak kelih, ada berat lagi merompok, ada mencuri secara rahsia, nama lagi mencuri orang tak nampak. Takrif mencuri ni buat benda curi, ambil duit orang lain tak tahu tu mencuri. Kalau orang lain tahu, itu nama benda lain pula, dia nama hirabah, dia merompok, itu depan-depan masuk. Tapi mencuri ni dia akan meletakkan kedudukan masyarakat tak settle. Macam sekarang lah, kalau kita duduk kawasan-kawasan yang mencuri banyak, tu terpaksa letak pok gak, tak cukup lagi dengan polis, tak cukup dengan askar, kuasa kena lantik sukarelawan lagi, lantik rela nak jaga, terpaksa lantik security guard dan sebagainya. Kenapa? Kerana mencuri. Tidak aman hidup masyarakat apabila mencuri ini menjadi satu benda yang berlaku dalam masyarakat. Dan Islam nak buang benda-benda gini. Sebab itu uqubah kepada mencuri ini kekak tangan. Sebab dia dah ganggu banyak keharmonian hidup dalam masyarakat ini. Maka letak satu uqubah, satu punishment yang berat, iaitu kekak tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri kekak tangan. Jadi bila ada satu bentuk punishment yang berat, itu satu deterrent kepada orang lain. Tapi kalau tak berjalan benda ni dalam masyarakat, punishment tak berjalan, tak berlaku, sistem kekuasaan tak jalan, dan manusia pun duduk mencuri, maka kita nak hidup susah atas dunia ini. Keamanan tu sudah tidak ada. Ini basic dalam kehidupan bermasyarakat yang nak dibina oleh mana-mana bangsa atas dunia ini. Dan Islam mari awal-awal lagi peringat benda ni. Berzina, dalam Quran mari tentang az-zaniyatu waz-zani fajlid. Ada yang kena rotak dan ada yang kena rejam.
hukuman zina ini yang melibatkan rotan, yang salah satu daripada 7 perkara dalam hudud. Curi, zina ini hudud, hukuman hudud. Hudud ini, hukuman yang tersenarai dalam hudud ini, semuanya hukuman-hukuman yang melibatkan kestabilan masyarakat. Mana-mana punishment yang ada yang melibatkan atas dunia ini, sama ada yang bersifat jenayah ataupun civil, semuanya itu untuk memastikan kehidupan masyarakat ini terjalan dengan baik. Kerana Islam, agama Allah ini datang, diturunkan untuk membetulkan kehidupan manusia atas dunia yang bawa kepada hari akhirat. Untuk hidup atas dunia ini, masyarakat perlu hidup di atas cara yang betul, harmoni, aman, damai dan sebagainya. Jadi yang ada dan senarai hudud itu semuanya terlibat dengan keharmonian dalam masyarakat. Hidup masyarakat yang harmoni, mencuri, minum arak, berzina, ni hak berzina, kisah hak dalam hadis disebut berzina. Minum arak apa sama? Melibatkan keharmonian hidup dalam masyarakat. Jadi semua perkara-perkara yang melibatkan punishment yang disebut dalam hukum hudud itu penting untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam, dalam sebuah negara Islam. Kerana dia telah mengusik satu perkara asas untuk keamanan manusia hidup di atas dunia ini, sama ada keamanan untuk hidup beragama ataupun keamanan orang yang bukan Islam untuk hidup secara tidak beragama. Cara dia pun, dia perlu ada perkara begini dalam masyarakat, sebab keamanan itulah yang akan memastikan manusia ini boleh hidup secara baik. Dan ini penting dibutirkan dalam sumpah setia berkenaan. Yang berkait dengan membunuh, taqtulu auladakum. Ini satu dosa besar. La taqtulu nafsan allati, ini masuk dalam hukuman qisas. Hukuman bunuh termasuk hukuman qisas. Yang berzina, mencuri, itu hukuman hudud. Qisas, anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, disebut dalam wa katabna alaihim, dan kami fardukan kepada mereka anna nafsa bin nafsi wal ain bil aini ila akhir ayat. Bunuh ni jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Maksudnya kisah ni hukum balas mengikut setimpa dengan apa yang dilakukan oleh si penjenayah tadi. La taqtulu auladakum. Cuma dia mari sini dalam kes kisah, dalam kes hudud buat mari satu saja, buat mari dua saja, mencuri dan berzina. Kemudian masuk hukuman qisas. Kemudian yang seterusnya tentang buhtan tadi, melakukan perkara pembohongan dalam masyarakat. Ini pun yang kita lihat dalam dunia moden sekarang ini dengan perkembangan teknologi, media sosial dan sebagainya. Perkara ini juga berlaku dengan banyak sekali yang kadang-kadang kita lihat sukar untuk dikawal. Banyak perkara yang kita cuba bincang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan telekomunikasi ini. Banyak kita ada beberapa kelompongan dari segi undang-undang pun ada yang tak boleh dilaksanakan dari segi punishmentnya dalam media sosial. Ini di SKMM yang menguruskan tentang perkara tersebut. Jadi kenapa perkara-perkara ini berlaku? Buhtan tadi bila berlaku dalam masyarakat, maka stability tidak akan ada dalam masyarakat. Pembohongan boleh berlaku di mana-mana saja. Hari ini orang kata begitu, hari ini orang kata begini. Data tak ada, fakta tak ada, dan kita nak verify pun tak boleh, susah. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita lihat perjanjian ta'ziyah yang diadakan antara Rasulullah SAW dengan 12 orang daripada Ansar, daripada Madinah ini, yang berlaku pada masa itu, sekarang ini pun kita sangat perlukan kepada ta'ziyah ini. Sebab stability masyarakat sudah tergugat dengan semua butiran yang disebut dalam 5-6 perkara ta'ziyah ini. Sampai sekarang kita berdepan dengannya, dan dia still valid, perjanjian ta'ziyah ini, untuk kita sama-sama letakkan di tempatnya yang baik. Sama-sama kita jaga masyarakat ini supaya tidak terdedah dengan perkara-perkara disebutkan dalam butiran ta'ziyah antara Rasulullah SAW dengan 12 orang sahabat daripada golongan Ansar ini. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Kita cepat sikit hari ini supaya perhabis hadis.
Hadis yang keempat. An Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Hadis yang keempat ini hadis Abi Bakrah, riwayat daripada Abi Bakrah. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua orang Islam dengan dua pedangnya, nak bala, nak membunuh antara dua orang, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, hadzal qatilu, hak bunuh tu kita fahamlah masuk neraka, dia je bunuh. Fama balul maqtuli, jadi hak kena bunuh tu apa masuk neraka juga. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi, kerana dia memang kalau ada peluang dia memang nak bunuh seorang lagi tu, sebab dia orang balas dua orang sedang berbunuh-bunuhan. Hadis Abu Bakrah ini, dalam huraian-huraian kepada hadis ini, Abu Bakrah dia ketika mana dia melihat Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ni masa itu berlaku pertempuran antara penyokong Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kita tahu sejarah besar berlaku di kalangan sahabat, iaitu pertemuan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, sehingga berlaku peperangan yang besar di kalangan orang Islam. Jadi Abi Bakar tengok Ahnaf bin Qais ini nak pergi menjoin lah mana-mana grup antara dua grup ini. Kemudian dia kata Abu Bakar, kamu ni nak pergi ke mana ya Ahnaf? Kata Ahnaf, aku nak pergi tolong lelaki ini, iaitu nak pergi tolong dia memihak sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masa itu berlaku. Kata Abi Bakar, irji, kamu baliklah, tak payah join peperangan ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku dengar Rasulullah bersabda, apabila dua orang Islam berbunuh-bunuhan sama sendiri, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk dalam neraka. Kisah tentang Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini, kita kena letak satu stand yang betul, sebab ia melibatkan sahabat besar dalam di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dua-dua orang ini berijtihad dan mujtahid besar dalam Islam di kalangan para sahabat. Mereka berijtihad bukan kerana hawa nafsu. Stand yang dibawa oleh Sayyidina Ali bukan kerana nafsu, hawa nafsu. Begitu juga stand yang dibawa oleh Muawiyah bukan kerana hawa nafsu. Semata-mata berijtihad di atas satu pendirian yang bagi mereka itulah yang betul, yang perlu diambil tindakan. Ini berkat pembunuhan Sayyidina Osman. Ya, maka berlakulah peperangan antara penyokong Sayyidina Ali dengan penyokong Muawiyah. Ahli sunnah wal jamaah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita orang Islam, kita mesti menyerahkan perkara ini dengan kita tidak membincangkan siapa yang salah antara dua orang ini. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua orang ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Haram untuk kita menghukumkan antara salah satunya siapa yang berdosa ataupun tidak. Dua-dua ini sahabat besar Rasulullah SAW, dan dua-duanya adalah berdiri atas ijtihad masing-masing, dan mereka berkelayakan untuk itu, walaupun sampai membawa kepada peperangan. Ini stand kita orang Islam yang berkait dengan apa-apa yang berlaku antara para sahabat. Tidak boleh kita menuduh sahabat itu sebagai fasik, sahabat itu sebagai pembunuh, sebagai orang jahat dan sebagainya, kerana mereka berijtihad. Dan ijtihad mereka itu kalau betul diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau salah maka diberi dua pahala betul, dan kalau salah diberikan satu pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita kena jelas stand kita yang melibatkan antara peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah pada masa itu. Jadi Abi Bakrah ini dia menyebut tentang perkara ini
Bukan dia nak condemn antara satu nak condemn Ali ataupun nak condemn Muawiyah. Tapi di kalangan pada masa itu ada 3 golongan. Satu yang pergi bersama Sayyidina Ali dan satu lagi pergi bersama Muawiyah, dan ada golongan ketiga yang berkecuali, tidak mengambil stand tentang pergolakan yang berlaku ketika itu. Jadi Abi Bakrah ini termasuk golongan yang tidak mengambil stand mana-mana, tidak pergi kepada Sayyidina Ali dan tidak pergi kepada Muawiyah. Tapi dalam sejarahnya Ahnaf ini dia terlibat juga dalam pergolakan itu. Jadilah hal yang berkait dengan pembunuhan, satu perkara tentang ini, tentang orang yang dibunuh tadi, kenapa dia juga diberi dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi neraka disebut dalam hadis ini yang dibunuh tadi. Ini bukan merujuk ke peristiwa Ali dengan Muawiyah, cuma Abi Bakrah menyebut tentang hadis ini dalam konteks hadis ini sebelum peristiwa itu lagi. Hadis ini masa Rasulullah tak ada lagi. Hadis cuma riwayat itu diriwayatkan oleh Abi Bakrah ketika berlakunya peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Hadis ini bukan merujuk kepada peristiwa itu, cuma Abi Bakrah mengingatkan kepada Ahnaf tentang hadis ini bila berlaku pertempuran itu. Jadi dalam kes orang yang dibunuh, kenapa mereka ini juga diberi akibatnya, diberi ukubahnya dengan pahala, dengan dosa, dengan neraka tadi, kerana seseorang itu bila sudah dia terlibat dan ada azam dalam hati dia untuk membunuh dan dia sudah terlibat dalam perkara tersebut, dia telah pun diambil salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun perbuatan membunuh tidak berlaku di pihak dia, tapi keazaman itu sudah ada dalam hadis, dalam hatinya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang ada yang Rasulullah sebut, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi. Sesiapa yang ada niat nak buat satu perkara yang tidak baik, yang jahat, kemudian dia tidak melaksanakannya, lam tuktab alaihi, maka kesalahan itu tak ditulis, tak diambil sebagai satu dosa. Ini baru hamma bi sayyi'atin, baru nak buat, baru rasa nak buat. Yang ini al-azmu, satu level lagi naik, nak pergi dah, nak buat dah, cuma tak ada peluang saja lagi. Itu adalah al-azmu, sudah ada. Jadi ini kedudukan tentang pembunuhan. Dan pembunuhan ini antara perkara yang disebut hadis yang lain tentang bila banyak berlaku pembunuhan, dan sekarang pun kita risau di seluruh dunia, terutama di kalangan dunia Islam sendiri, tanah Arab, berlaku peperangan sana sini. Dalam hadis-hadis Nabi banyak menyebut tentang antara asyratus sa'ah, antara tanda akhir zaman yang akan berlakunya kiamat, apabila banyak berlaku pembunuhan di kalangan manusia. Rasulullah bersabda, lan taqumas sa'atu hatta yaksurul harju, tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku banyak al-harju. Jadi mal harju ya Rasulullah, ditanya ke Rasul, apa itu al-harj? Maka kata Rasulullah, faqala al-qatlu, al-harju itu ialah al-qatlu, berlaku pembunuhan di kalangan masyarakat, di kalangan penduduk dunia, di kalangan orang ramai, maka itulah tandanya akan berlakunya kiamat. Dan ini perkara yang kita sangat bimbang, terutamanya bila berlaku kepada orang-orang Islam sendiri. Kita tengok yang berlaku di luar negara, di Syria, di Yaman, berlaku tu sama orang Islam, sama orang Islam. Tak tahu dah perang itu sebab apa, dia berperang itu kerana apa, semata-mata kerana berlaku peperangan, maka terpaksalah berperang, seolah-olah peperangan itu sudah tidak boleh dielak lagi dah. Dan ini juga rapatnya satu hadis lain yang Nabi sebut, la tazhabud dunya hina ya'ti 'ala an-nas zamanun la yadri al-qatilu fi ma qatal wal al-maqtulu fi ma qatal. Dunia ini tidak akan tamat sehinggalah berlaku satu zaman orang itu dia membunuh, dia tak tahu sebab apa dia membunuh, dan orang itu dibunuh, dia tak tahu sebab apa dia dibunuh. Ini yang berlaku sekarang ni, yang berlaku. Dan yang sedihnya berlaku di kalangan negara-negara orang Islam seluruh, di Iraq, di Syria, di Yaman, peperangan-peperangan yang diimposkan, walaupun kita tahu ada permainan luar di situ,
pihak lain. Tapi kita orang Islam dia kena handle tentang perkara tersebut. Bunuh-membunuh sama sendiri. Ini semua tanda-tanda akan berlakunya akhir zaman, sudah semakin menghampiri dunia ini. Koh-koh tua dah dunia ini, bumi semakin tua, zalzalah pun berlaku. Itu pun antara tanda kegoncangan, gempa dan sebagainya. Ini semua pun perkara yang menjurus ke arah pengakhiran dunia ini. Asyratus sa'ah itu sudah banyak berlaku di kalangan manusia. Nak teruk lagi yang berlaku tentang pembunuhan ini lah. Dengan sebab itu dalam ayat Al-Quran banyak menyebut tentang pembunuhan ini, tentang uqubah membunuh dan tentang larangan Rasulullah SAW ya. Jadi sebut yang kalau merujuk kepada hadis ini tentang antara dua orang yang membunuh, dua-dua itu akan masuk neraka. Kenapa? Kerana dua-dua ini membunuh bukan kerana agama, kerana duniawi. Ini dimaksudkan apabila bertemu antara dua orang dan dua-dua itu akan masuk neraka kerana pembunuhan, peperangan yang berlaku itu bukan kerana agama tapi kerana hawa nafsu, kerana keduniaan. Kita masuk pada hadis yang ketiga, kita akan tutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini dah dekat dengan Ramadan, kita dah masuk Syaban sekarang ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ni seorang sahabat besar nama dia Abdurrahman bin Sakhr, dan dia ni meriwayat hadis sebanyak 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan. Yang Bukhari saja masukkan dalam hadisnya, dalam sahihnya lebih daripada 400 yang diriwayat Abu Hurairah saja. Seorang perawi hadis yang banyak, yang besar di kalangan sahabat. Hadis ini menyebut tentang sesiapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh ihtisaban. Ihtisaban ini maksudnya dia nakkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan hadis lain juga ada menyebut bukan semata-mata malam Lailatul Qadar saja. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan itu sendiri juga mendapat ganjaran yang sama. Ada beberapa riwayat tentang ini. Cumanya tentang menghidupkan malam ini satu ibadat besar yang menjadi amalan Rasulullah, para sahabat, para ulama, para orang-orang soleh. Satu benda besar sebenarnya menghidupkan malam, bangun sembahyang malam ini bukan semata-mata malam Lailatul Qadar, malam Ramadan, malam bukan Ramadan pun kita digalakkan untuk menghidupkan malam. Paling kurang yang akhir dekat dengan subuh tu paling kurang kita hidupkanlah malam, kerana kelebihannya sangat besar insya-Allah Subhanahu wa taala. Masa Rasulullah SAW baru sampai di Madinah, antara perkara yang Rasulullah pesan kepada para penduduk Madinah masa itu, satu, afsyus salam, saya bakar salam. Dan yang kedua kata Rasulullah, at'imut tu'am, bagi makan kepada orang. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Dan yang keempat Rasulullah pesan, wasallu bil laili wan nasu niyamu, bangunlah sembahyang malam ketika manusia lain tidur. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalami, kamu masuk syurga dengan baik, dengan sempurna. Jadi 4 perkara: bagi salam, bagi makan, hubungan silaturrahim, bangun malam, sembahyang waktu malam. 4 perkara masuk syurga dengan salam. Jadi dalam 4 perkara ni, 3 perkara berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Bagi salam, ini perkara baik kita buat, membina hubungan antara manusia. At'imut tu'am, bagi makan, kita bina hubungan dengan manusia, kita bantu orang. Silul arham, sambung silaturrahim, hubungan kita dengan orang ramai, dengan orang. 3 perkara melibatkan kita dengan manusia lain, 1 perkara melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bangun sembahyang malam. Jadi kita dalam beragama ini 2 perkara sebenarnya yang penting, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sentiasa dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi, kalau hadis yang kita baca yang bai'ah
Al-Aqabah tadi. Satu berkait dengan syirik, itu akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain itu semua berkait dengan kita dengan manusia. Mencuri, berzina, bunuh orang, kita dengan manusia lain dah. Bercakap bohong, kita dengan manusia dah. Jadi membina Islam ini berkait dengan kita dengan Allah dan berkait dengan kita dengan manusia yang lain. Jadi barulah ada stability dalam hidup manusia ini bila dua-dua ni jalan dengan molek, jalan dengan betul, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan persekitaran, dengan manusia lain, dengan jiran, dengan kawan, dengan anak beranak, dengan pemimpin, dengan rakyat, semua dibina hubungan yang baik ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, agama Islam ini agama yang mementingkan hubungan dua hala ini antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia. Jadi dengan perkara-perkara beginilah akan terjalinnya hubungan yang baik antara manusia dan hubungan yang betul antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita bina dengan sebaik-baiknya, serapat-rapatnya. Baru kita rapat, barulah maqam kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kedudukan. Ia akan membantu untuk kita hidup dengan aman di akhirat nanti. Jadi sementara kita mati itu, hubungan dengan manusia itu kena buatlah. Sebab itu juga menjamin kehidupan yang aman di atas dunia ini. Jadi saya rasa memadalah dengan 3 hadis daripada Mukhtasar Ibn Jamrah pada pagi ini untuk kita kongsikan, mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita semua. Secara kesimpulannya, kita binalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita binalah hubungan kita dengan masyarakat ramai secara yang baik. Insya-Allah masuk syurga yang disebutlah hadis tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan baiklah seseorang itu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.